Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kita akan membincang soalan berkenaan dengan MPP1 kita baru ini, iaitu kertas 1. Okay, untuk soalan nombor 1, okay, hari ini cikgu akan jawab ikut urutan Okay, cikgu akan jawab ikut urutan. Okay, untuk soalan yang pertama, kalau perhatikan soalan yang pertama, okay, bila dapat soalan, okay, perkara yang perlu awak kena tahu adalah tajuk. Soalan nombor 1 ni adalah di bawah tajuk apa? Siapa nak jawab? Fungsi. Okay, fungsi. Okay, fungsi Okay, kalau kita tengok di SKP, okay, dalam fungsi, apa yang dia nyatakan yang pertamanya adalah okay, menerangkan fungsi menggunakan perwakilan graf dan tata tanda. Okay, yang perlu awak kena tahu. Okay, dalam fungsi. Okay, yang keduanya, menentukan domain julat suatu fungsi. Okay, sekurang-kurangnya awak kena tahu domain, awak kena tahu julat. Yang ketiganya adalah menentukan imej suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Okay, itu asas berkenaan dengan fungsi. Okay, 1.2 masih lagi fungsi. Okay, cikgu boleh katakan soalan ni tiap-tiap tahun tubik Start daripada tahun 2003 sampailah tahun 2020. Tiap-tiap tahun keluar iaitu berkenaan dengan fungsi gubahan. Okay, memberikan hasil gubahan dua fungsi, menentukan fungsi gubahan. Ini adalah asas yang perlu awak kena tahu. Okay, menentukan imej suatu fungsi gubahan, menentukan suatu fungsi berkaitan apabila fungsi gubahan dan salah satu fungsi diberi. Okay, menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi gubahan. Ini berkenaan dengan fungsi gubahan. Dan antara topik yang sering masuklah dalam peperiksaan adalah fungsi songsang. Memerihakan songsangan, membuat dan mengesah, okay, yang berkenaan dengan fungsi songsangan. Okay, menentukan fungsi songsangan. Okay, itu saja. Kalau kita tengok, 3 benda yang perlu awak kena kuasai. Okay, dalam sat-sat tajuk dia. Okay, sekarang ni baru kita nak tengok kepada soalan. Tadi kita dah tahu dah tajuk fungsi. Okay, fungsi. Okay, untuk tajuk yang pertama, kalau kita tengok dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada apa soalan yang pertama ni? Iaitu lebih kepada tata tanda iaitu fungsi diberi dalam bentuk tata tanda. Kalau awak tengok kat sini, soalan ni diberi dalam bentuk tata tanda Okey, tata tanda apa kat sini? Okey, soalan kat sini dia yang perlu awak kena tahu adalah fungsi ni diberi dalam bentuk tata tanda. Okey, tata tanda apa yang perlu awak kena faham kat sini? Siapa nak jawab? Alhamdulillah. Okey, tata tanda apa kat sini? Okey, yang pertamanya tata tanda yang perlu awak kena faham adalah fungsi fx ni dia ada dua perwakilan. Yang pertamanya adalah 2x tolak 2 dan yang seterusnya fx sama dengan 8. Tapi dia ada syarat. Yang syarat yang pertama ni sekiranya nilai x dia sama dengan 3 ataupun kurang daripada 3 iaitu x dia 2, 1 dan seterusnya. Janji nilai x kat sini untuk fungsi yang pertama adalah dia daripada 3, 2, 1 dan seterusnya. Untuk f sama dengan 8, tata tanda dia kat sini adalah dia melibatkan apa? X lebih besar daripada kosong. Apa maksud x lebih besar daripada kosong? X lebih besar daripada 3. Okey, apa maksud x lebih besar daripada 3? Iaitu x
4, 4 ke atas. 5, 6 dan dan ke atas. Okey. Tu je yang perlu awak faham. Tu je. Dia uji awak berkenaan tata tanda ni. Okey. Tata tanda ni banyak. Okey, tata tanda adalah fx sama dengan 2x tolak 2 kan. Okey. So kat sini diuji awak berkenaan bagaimana menggunakan tata tanda ni. Okey, yang mana tata tanda ni dia gabung, dia menggunakan ketaksamaan sebelah kanan. Okey. Baru kita jawab. Okey, baru kita jawab. So bagaimana kita nak jawab kat sini? Yang pertamanya kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, dia kata apa kat sini? Dia kata objek dia adalah 3. So kita nak pakai fungsi mana? Kita pakai fungsi ni. 2x. Okey, sebab apa? Objek dia sama dengan 3. Nilai x dia sama dengan 3. Ni. Okey. Objek dia sama apa? 5. So kita pakai yang mana? Yang bawah tu. Gitu je. Kalau awak tengok kat sini soalan nyatakan. Kalau nyatakan kat sini awak terus beri jawapan, kemungkinan besar betul lah. Okay. Sebab hari tu cikgu kata dah, kalau soalan tu nyatakan, tak perlu buat apa? Langkah kerja. Tapi kalau buat lagi bagus lah sebenarnya. Okay, ni katakan kertas kajian awak. Okay, kertas kajian awak. Okay, apa kali dah cikgu terang? Cikgu terang lagi. Sekali lagi, iaitu tulis balik nombor soalan. Iaitu soalan nombor apa? Soalan nombor 1. Katakan awak jawab soalan nombor 1. Biar ni duduk kat atas. Jangan tulis 1A, 1B ni dah nampak ni. Okey, biar yang ini duduk di atas. Okey. Baru awak jawab apa? Ni satu. Soalan apa ni? Soalan A1. Okey, soalan A1. Kalau nak buat pengiraan, dia kata F3 sama dengan apa? 2, 3 tolak dengan 2. Sebab kita ambil yang ini Dapat 2. Okey, dapat 2. 6 tolak 2 dapat 4. Tulis ke situ. 4. Kan dapat 2, dapat 4. Okey, yang kedua, cara nak ni cikgu lebih kepada teknik jawab jugalah. Tulis balik A2. Selang sikit, tulis sikit. Kalau salah soalan ni, jangan tulis bawah ni. Tulis buat apa? Buat, kalau salah jangan padang lah, senang. Buat penyelesaian yang kedua lah sini belah kanan. Okey, ni cikgu tengok kertas. Cikgu sakit kepala nak baca. Okey, so F dia berapa? F sama dengan 5. So pakai yang mana tadi cikgu kata? Iaitu pakai sama dengan apa? 8. So jawapannya 8 lah. Ni je jawapan dia. Tu je 8 jawapan dia. Sebab apa? 5 ni, okey, X5, X4, kalau kita baca kat sini. Okey, objek dia apabila 4, 5, 6, 7, 8. Nilai fx dia tetap 8. 8 kat sini adalah di Malacca. Okey, seolah-olah dia punya apa? Dia punya gambar rajah dia macam ni. Macam ni. Katakan sini adalah fx. So, fx sama 8. Duduk gini lah. Ni 8. Okey, katakan sini apa? Sini 4. Tetap 8. Okey, sini berapa? Sini katakan soalan 5. Nilai fx dia tetap 8. So, sebab apa? Sebab untuk x 4, 5, 6, dia punya fungsi dia adalah straight line. Okey, iaitu y sama dengan 8. Okey. Ini straight line juga, tapi dia ada kecurunan. Kecurunan dia 2. Okey, tu je lah. So, pattern fungsi ni mewakili 2. Okey, dia uji apa kita? Dia uji tata tanda sahaja untuk soalan ni. Okey, yang seterusnya. Okey, tengok soalan B. Soalan B, tajuk apa? Okey. Pecahan? Fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Masih lagi adalah ni. Ada lagi dalam silibus kita. Iaitu fungsi gubahan. Kalau kita tengok soalan ni, dia bagi apa? Dia bagi F, dia bagi G. So, dia apa? Dia suruh fungsi gubahan. So, kita fungsi gubahan lah. Okay. Memberikan hasil gubahan 2 fungsi. Okay. Memberikan hasil. Okay. Memberikan hasil gubahan 2 fungsi. Tapi sebelum tu, kita kena ingat, kita dah belajar dah.
Okay, kita belajar dah ni. Fungsi berikut boleh ditegaskan dan dikaitkan dengan perwakilan graf. Contohnya tidak tertarikh pada nilai tertentu. Contohnya 3 per X tolak 1, X tidak sama dengan 1. Tengok tak? Gana-gana pun hak ni kena buat. Ni kena buat Kena ada. Kena ada. Tu cikgu kalau awak tengok, jawapan sini betul. Sini tak ada. Jawapannya kosong lah kat sini. Untuk jawapan sahaja. Ataupun N kosong. Okey. Ni untuk fungsi tidak tertarikh. Kalau fungsi nilai mutlak pun kena ada. Kena ada dia punya limit dia. Okey. Nilai mutlak. Nilai mutlak gini lah. Nilai mutlak kat sini dia uji soalan yang kedua tu. Nanti kita tengok. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Soalan dia main gitu je. Okey, dia bagi apa? Fx, dia bagi gx. Dia nak gfx. Okey, cara jawab dia ni kata kajang awak. Okey, awak tulis je soalan B kat sini. Okey, selang sikit tulis se-B. Okey, kalau rasa nak tulis fx, okey, tulis balik fx sama dengan 3x tolak 2. Okey, yang seterusnya apa? Gx. So, gx kalau awak nak tulis, tulis balik. Okey, sama dengan apa? 1 tolak X bahagi dengan X. Okey, yang syarat ni tak perlu. Sebab syarat ni kita kira sebagai jalan akhir. Okey, kita kira sebagai jalan akhir. Belak dah kamera cikgu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, so bagaimana nak jawab cikgu? Okey, kalau cikgu, okey, jawablah kat bawah ni. Kalau ada ruang banyak lagi, okey, bawah tengah ke apa ke, janji senang orang faham. Okey, senang orang faham. Okey, soalan nak apa? Nak GFX. Okey, so apa masuk GFX? Masukkan FX ke dalam G. Okey, so FX kat sini adalah apa? 3X tolak 2. Okey, so 3X tolak 2 ni nak letak mana? Nak wakil mana? Nak gantikan X yang ada dalam G ni. Ni dalam ni. Yang bawah ni. Okey, gantikan kedudukan X. Okey, so kat sini awak tulislah 1 tolak. Okey, yang ini nama dah buat kurungan. Kalau dah buat kurungan jadi lain. Okey, tengok Sepatutnya gini. Okey, sepatutnya gini. Ada tu pelajar dia jawab gini. Okey, ada tu pelajar dia jawab gini. 1 tolak 3X tolak 2. Mana boleh? Awak akan dapat jawapan lain. Sebab apa? Kalau ni tolak bertemu tolak jadi apa? Tambah. Sedangkan sini awak dapat apa? Tolak. Lain tu kan? Ada yang jawab macam ni. Okey. Tu cikgu kata sangat penting kurungan. Okey, kurungan tu kadang-kadang memberi sangat makna. Okey, seperti mana yang awak belajar zaman dulu. Zaman dulu. Sebelum ni iaitu Bob Math. Mungkin awak belajar Bob Math. Okey, mungkin awak belajar Kubadadatu. Kubadadatu. Tengok kurungan ni, kurungan. Okey, kurungan ataupun bracket. Dia memberi banyak makna. Dia memberi banyak makna. Cuma kita dah apply. Kita tahu tapi kita tak tahu bila masa nak guna dia. Masa ni lah. Okey, masa ni lah. Okey, masa ni. So, bagaimana nak biasakan? Sentiasa buat latihan. Tu je. Okey. So, yang seterusnya apa? Selesaikan. Tapi kena hati-hatilah. Okey, kalau awak rasa tak confident, awak buatlah apa? Awak buatlah satu-satu. Okey, awak buatlah satu-satu. So, 1 tolak 3X. Okey. Kalau nak congak boleh. Pastikan betul lah. Nak congak pun boleh. Okey. So, kat sini akan dapat apa? 3 tolak 3 X per dengan 3X tambah dengan 2. Ada yang buat macam ni, cikgu pakar. Yelah, pakar. Sebab syarat dia apa? Dia kata ni. Fungsi berikut perlu ditegaskan. Dia kata dah perlu ditegaskan. Cikgu Widenda lah. Perlu ditegaskan. Hari tu cikgu kata dah wajib kena buat ni. Ni wajib ada ni. Okay, wajib. Wajib ada. Okay, dan dikaitkan dengan perwakilan grafik. Okay, waktu biarlah ni
Yang perlu kat sini, yang perlu awak kena tahu adalah bila buat macam ni, okey, ni jawapan akhir awak. So jawapan akhir awak koma sikit, awak buat X tidak sama dengan negatif ya. Oh, cikgu silap sini. Sini positif awak. Macam mana jadi? Okey. 2 pindah dapat apa? 2. Okey, 2 per dengan 3. Darab pindah jadi bahagi. So, tidak sama dengan 2 per 3. Kalau tinggal X tidak sama dengan 2 per 3, maka itu bukannya jawapan yang terbaik. Okey, bukannya jawapan yang terbaik. Sebab dah ada dalam di SKP bahawa fungsi berikut perlu ditegaskan. Perlu ditegaskan wajib lah. Tegas. Okey. Ada tu dia dapat jawab, dia tinggal macam ni. Yang sebelah kanan ni buat X tidak sama dengan kosong. Ayo. Ambil mana pula X tidak sama dengan kosong. Okey, so sepatutnya nak ambil mana ni? 2 per 3, ambil yang bawah ni. Okey, ambil yang bawah ni Ambil yang bawah ni iaitu 3x tolak 2. Tapi jangan buat dalam ni, buat dah kertas lain lah. Okey, iaitu 3x sama dengan 2. Maka x adalah 2 per 3. Ambil yang bawah sekali. Bukannya terus dapat x tak sama dengan kosong. Ambil mana pun tak tahu . Kalau ambil kosong masih lagi boleh selesaikan. Negatif 2 kat bawah ni. Okey, yang bawah ni adalah tidak takrif lah. Okey, iaitu unsur yang tidak takrif. Okey, Anifah. Kalau tekan kalkulator 1 bahagi kosong, dia akan jadi apa? Make error. Okey, make error. Benda tu yang tidak boleh diterima dalam matematik. Okey, yang buktian tidak boleh diselesaikan. Okey, ataupun dia tidak mematuhi undang-undang matematik. Ya, saya. You memang kena ambil bawah je ke? Ya, dak hak bawah dia dak kosong. Kalau tak ada hak bawah tak perlu lah buat. Kalau dia ada pecahan, lepas tu nilai X ada di bawah, okey, kena buat lah. Katakan macam ni awak dapat 3x per 2. Tak perlu lah. Okey, katakan jawapan akhir ni 3x per 2. X duduk di atas, tidak perlu. Tetapi kalau 3 per 2x, perlulah. So nilai X yang tidak boleh diterima kat sini adalah tidak sama dengan kosong. Sebab apa? Kalau tekan 3 bahagi 2 kosong ni, 2 kosong ni awak dapat 3 bahagi kosong. Awak tekan kalkulator akan sebut make error. Bahawa pengiraan kita adalah tidak boleh dikira ataupun tidak mengikut undang-undang matematik lah maknanya. Okey, tidak ada tarikh. Okey, menyalahi adab matematik. Tu je. Okey, so harap terjawablah soalan ni. Okey, so kalau kita tengok soalan yang pertama, dia uji tata tanda. Soalan yang kedua, dia uji fungsi gubahan. Okey, so fungsi gubahan. Soal fungsi gubahan ni orang kata tajuk apa? Tajuk yang sentiasa masuk. Kemungkinan masuk juga MPP 2 nanti. Okey. So, kena hati-hati lah. Okey, next. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Tajuk dia apa? Bila dapat soalan macam biasalah, kita kena kenali dulu tajuk dia. Tajuk apa? Kalau tak kenali macam mana kita nak jawab. Okey, so tajuk apa kat sini? Iaitu tajuk fungsi. Okey, masih lagi tajuk fungsi. Kalau kita tengok soalan yang pertama, nampak dah tabel ni. Okey, dia uji kita apa ni? Fungsi sorsangan. Okey, soalan yang pertama dia uji kita fungsi sorsangan. Okey, soalan yang kedua dia uji kita apa ni? Apa maksud F kuasa 2? Apa maksud F kuasa 2? Siapa nak jawab? F darab F. Okey. Dua fungsi tak? Dua fungsi sama. Yelah. Cikgu tanya tajuk dia apa? Tajuk dia adalah fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Okey, F kuasa 2 bermaksud F ke dalam F. Oh,
Jadi macam ni. Balik dah pula. Okey, betul dah siapa jawab ni? Akilah. So, betul dah Akilah kata. Okey, cuma cikgu nak tahu tajuk dia. Tajuk dia adalah fungsi gubahan. Tadi dia tanya dah fungsi gubahan. Tapi soalan standard. Okey, soalan standard. Soalan cari fungsi gubahan. Untuk soalan yang kedua, dia tanya pula fungsi gubahan. Tapi dia suruh apa? Cari nilai. Bagaimana tahu cari nilai? Sebab ada perkataan selesaikan. Maknanya cari ni nilai. Okey. Tu cikgu kata kalau fungsi gubahan dengan fungsi songsang ni kena kuat. Kena banyakkan latihan. Okey. Kena banyakkan latihan. Okey. Boleh? Okey. Bila dapat macam ni, apa yang perlu yang kena buat? Okey. Dah dapat dah gambaran. Okey, yang perlu kena buat adalah awak kena tahu ini adalah soalan induk. Soalan induk dia kata apa? Kat sini, X lebih besar daripada kosong. X lebih besar daripada kosong ni boleh jawab untuk soalan ni dengan soalan ni. Okey, nilai X lebih besar daripada kosong. Okey, digunakan untuk ni lah. Okey. Okey, jelas kat sini? Okey. Ini adalah ketah awak. Okey, tu cikgu kata. Cikgu pun tahu. Benda dah nak kata guna lagi. Yang perlu cikgu kata adalah untuk jawab soalan yang seterusnya, guna helaian lain. Okey, ini soalan pertama. Okey, nantilah peperiksaan seterusnya nanti tolong buat gini lah. Soalan pertama, jawab tu molek-molek. Okey, walaupun ada bawah ni jangan sambung. Okey, guna helaian yang kedua. Tulis kat sini soalan 2. Tulis soalan 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, so bagaimana nak selesaikan soalan nombor 2? Okey, macam biasalah. Okey, tulis dulu A. Okey, soalan A dia bagi apa tadi? Okey, dia bagi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 1 yang mana syarat dia x lebih besar daripada kosong. Okey, lebih besar daripada kosong. Okey, syarat dia gini. Okey, so kita nak jawab A1. Okey, so A1 adalah apa? Fungsi sosangan. So bagaimana nak buat? Let Y lah. Okey, fx sama dengan x kuasa 2 tolak 1 sama dengan y. Okey, boleh? Okey, so let Y lah kat sini. Let x kuasa 2 tolak 1. Yang biasanya ayat yang cikgu guna adalah let Y. Untuk sosangan let Y. Tu je yang perlu kita tahu. Cuma kat sini hati-hati. Kuasa 2 ni. Apa yang berlaku? X kuasa 2 sama dengan Y tambah dengan 1. So, you nak X kat sini. So, bagaimana nak hilangkan X? Square root. Soalan set kita dah belajar dah. Okey, ataupun square root kita dah belajar. Okey, iaitu set ataupun square root Y tambah 1. Kalau kita tengok kat sini, nilai Y ni, hari tu cikgu kata dah, nilai Y kat sini, dia tidak boleh negatif. Kalau awak tekan, ada tak kalkulator bersama dengan awak? Siapa ada kalkulator warna putih? Cikgu mana kalkulator? Ada dah kalkulator kot. Siapa ada kalkulator warna putih? Okey, sebab siapa ada kalkulator tolong tekan sekejap. Okey, tekan square root negatif 3. Dia bagi apa jawapan dia? Yang warna putih tu.
Ada boleh tolong? Tak. Sekejap Tak ada yo. Okay, kalau ada calculator, okay, awak tekan square root ataupun set tu. Okay, negatif 3. Okay, calculator awak akan bagi apa? Akan bagi make error, betul? Okay, make error. Okay, kalau calculator hitam pun cikgu rasa sama kau. Sebab negatif 3 ni iaitu nombor khayalan. Okay, nombor khayalan. Okay. Kalau kita tengok soalan ni, okay, dia dah uji kita nombor khayalan imaginary number, aku buat singgris dia. Okay, kita tengok tajuk tadi, tajuk fungsi. Okay, dia gabung juga sikit tajuk ni dengan tajuk se. Okay, tajuk se. Okay, mana tajuk se? Ni. Sini. Kat mana cikgu baca hari tu? Dia dalam buku teks. Dia masuk juga. Nanti lah cikgu baca balik. Lupa ada kat mana. Okay, so kat sini dia masuk juga apa? Dia masuk juga tajuk kat sini. So kat sini kena ada sedikit apa? Kena ada sedikit syarat. So bagaimana nak tulis syarat dia? Bahawa dalam ni tak boleh apa? Tidak boleh negatif. Kalau kita masukkan Y sama kosong, dia masih lagi positif tu. Katakan masuk Y negatif 1. Apa yang berlaku kat sini? Apabila masuk negatif 1 masih lagi boleh, betul? Tapi apabila masuk Y sama dengan negatif 2. So dapat negatif 1. Okay. So kat sini kita buat sedikit ni lah. Sedikit apa? Okay, sedikit dia punya hak dia. Okay, seperti mana dalam ni. Sebab ia gabung dengan tajuk set Okay, yang kat sini tadi. Okay, iaitu sedikit penegasan kat sini Okay, ditegaskan dan dikaitkan bahawa. Okay, so kat sini buatlah macam ni. Iaitu apa? Iaitu X tambah 1 square root kat sini. Dan nilai X adalah apa kat sini? Lebih besar ataupun sama dengan negatif 1. So kalau masuk negatif 1 masih lagi Sebab awak tekan, kalau awak tekan square root kosong ataupun punca kuasa kosong, awak akan dapat kosong. Okay, so termasuk negatif 1 kat sini. Okay, makna negatif 1, kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, untuk soalan A1. Cikgu. Ya. Kiranya kalau dok buat penegasan tu kira salah lah. Penegasan ni tegah. Tegah ni maknanya benda yang diambil kira. Gitu. Bukannya dia kata gini, fungsi berikut perlu diketahui ataupun perlu difahami. Ni ditegaskan. Ditegaskan ni maknanya syarat ia wajib lah tu. Okay, syaratnya adalah wajib ada. Okay, wajib ada. Walaupun awak kat sini betul, tapi kat sini salah. Tidak boleh diterima. Wajib ada. Okay, wajib ada. Mengikut DSKP. Okay, DSKP. Hak ni yang biasanya ada di SKP ni. Okey. Selesai untuk soalan A1. Okey, untuk soalan A2, macam biasalah, tulis balik, selang sikit, tengok. Lepas tu tekan A2. Okey, A2 dia bagi apa? F kuasa 2 respect to X sama dengan
81. Tapi soalan F2 ni, soalan A2 ni, dia berpandukan hak atas ni. Okay, berpandukan hak atas ni. So macam biasalah, F masuk dalam F. So kat sini bermaksud F. Okay, nilai F. Okay, nak buat satu-satu pun boleh, tidak ada masalah. Okay, 81. Nak buat macam ni pun boleh. Okay, so kat sini F. Okay, Fx. Kalau awak tengok kat sini, Fx berapa? Berapa nilai Fx? X kuasa 2. Tolak 1. Okay, so dapat 81. So gantikan X kuasa 2 ni dengan X kuasa 2 tolak 1. Sebab dia masuk dalam dirinya sendiri. Okay, dia masuk dalam dirinya sendiri. So bagaimana nak buat? X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 81. Okay, sebelum kita nak jawab, kita tengok balik soalan. Soalan nak selesaikan. Maknanya nak nombor lah. Okay. Kalau perkataan selesaikan, maknanya dia nak nombor. So kat sini, macam biasalah. Negatif 1 ni pindah ke sebelah kanan. So dapat apa? Okay, ia banyak cara . Ni cara yang pertama. Cara yang paling senang lah. 82. Tu. Okay, 82. Okay. Nak hilangkan kuasa 2. Apa yang perlu kena hilangkan kuasa 2? Sekan ataupun square root kan dia sebelah kanan. Jadi macam ni. Okay. So kat sini akan dapat X kuasa 2 sama dengan square root 82 tolak dengan 1. Okay. Dan seterusnya adalah X sama dengan square root. Okay. So square root 82 tolak dengan 1. Oh, nak tulis macam ni pun boleh. Okay. Okay. Tapi kalau nak tekan kalkulator, tekan dulu. Selesai dulu hak dalam ni . Square root 82 tolak 1. Awak selesai dulu hak tu. Okay. 82 tolak dengan 1. Awak akan dapat. Okay. Awak akan dapat 8.0555 tau. Dan seterusnya. Lepas tu awak square root balik sekali lagi. Jawapan tu awak square root balik. Awak akan dapat apa sini? Ini jawapan dia. Betul tak 81. Masa betul dah. Betul lagi ni. Ada awak betul soalan ni? Tak sama sikit. Saya cikgu. Ya. Dia boleh agak lagi ni. Okay. Boleh je buat selesa kan? Buat selesa. Kita cuba buat selesa Kita tengok. Dia sepatutnya jawapan yang sama. Kat mana aku silap 82. Sekejap Sepatutnya jawapan yang sama. Okay, tolak dengan 1. Cikgu silap situ tak? Mana? Betul dah. Tak tahu. Tak tahu. Okay. Ni kaedah. Cikgu rasa boleh juga gini kot. Okay, cuba kaedah ni. Ni biasanya buat gini biasanya. PMP. Okay, kaedah PMP pun boleh. Okay. Kaedah PMP ke guna? Okay, so kalau kaedah PMP, awak akan dapat. Okay, tengok Okay, awak akan dapat apa? X kuasa 4. Okay. Lepas tu awak akan dapat apa? Negatif 2. X kuasa 2 tambah 1. Betul tak? Tolak 1. Okay. Boleh? Sama dengan 81. Buat gini ke? Gitu. Okay, lepas tu X kuasa 4 tolak 2 X kuasa 2. Okay, tolak dengan 81. Kosong. Macam ni? Macam mana nak selesai X kuasa 2? Macam mana awak buat Sekejap. 81 tambah 1.
Produk 1. Sekejap cikgu cari file yang cikgu buat dah. Cikgu boleh ingat atau mana file tu. Okey, siapa dapat jawab soalan ni ya? Aduh. 81. 82 kau sepatutnya. Atau cikgu salah tekan kereta. Okey, 81. Siapa yang betul soalan ni? Guna awak buat. Sebab kalau nak buat PMP ni, cikgu rasa tak boleh sebab dia ada kuasa 2 sini tau. Dia ada kuasa 2. Kalau dia ada kuasa 1 ni, boleh siap. Boleh buat ni. Tak apalah buat soalan ni. Okey.
Ini 82. So, 8 square root 82 tambah 1. Cikgu silap sini. Nampak dah. Cikgu silap sini. Negatif pindah jadi apa sini? Okey, sorry sini silap Okey, so negatif sini pindah jadi positif. Baru dapat jawapan dia. Okey. Iaitu awak akan dapat mana nak apa ni? Okey, iaitu awak akan dapat square root 82. Okey, tambah dengan 1. Lepas tu awak square root lagi sekali. Okey, so awak akan dapatlah sini 3.1702227. Nak ambil belaka pun boleh. Okey, nak ambil belaka pun boleh. Okey, tapi cikgu kata dah sebelum ni jawapan yang cikgu nak dalam bentuk apa? Iaitu 4 akar bererti. So aku dapat 3.171. Okey, kalau nak buat kaedah ni, okey, kaedah ni masalah sikit. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa 4. Okey, dia ada kuasa 4. So kuasa 4 ni tak tahu cikgu nak tekan guna ni. Okey, awak nak tekan guna kalkulator kalau awak guna kaedah ni. Okey, mungkin ada tapi panjang lagi lah cara dia untuk awak nak kembangkan ni. Bila ada kuasa 4. Sebab kalkulator kita ni biasanya ada sampai kuasa berapa? Okey. Tapi kalau ada kalkulator putih tak apa. Okey, kalkulator putih dia boleh kuasa 4 Okey. Okey, kalau guna kalkulator putih. Okey, kalkulator putih. Okey, awak pergi ke equation tu, lepas tu awak pilih simultaneous equation. Awak pilih 4. Sorry, bukan ni. Ni polinomial, tekan nombor 2, lepas tu pilih 4. Okey, dia tanya apa? Dia tanya x kuasa 4. Okey, x kuasa 4 awak letaklah 1. Okey, lepas tu dia tanya x kuasa 3, letaklah kosong. X kuasa 2, letak negatif 2. Lepas tu x letak kosong. Lepas tu negatif 81. Okey, so awak dapatlah jawapan kat sini. Kalkulator putih Kalkulator putih boleh selesaikan ni. Iaitu awak dapat nilai dia x sama dengan 3.171. Satu lagi awak dapat x sama dengan negatif 3.171. So kita nak pilih yang mana satu? Okey. Iaitu syarat dia x dia sentiasa positif, iaitu x lebih besar daripada kosong. Maka kat sini kita pilih dia x sama dengan 3.171. Okey. Boleh kat sini jelas ke? Okey, kalkulator putih je boleh selesaikan. Okey, kalkulator hitam cikgu rasa tak boleh kot sebab dia kuasa 3. Okey, kalkulator hitam hanya boleh buat x kuasa 3. Sorry, x dia kuasa 4. Kalkulator hitam hanya boleh x kuasa 3 je. Okey. Okay, next. Yang seterusnya. Okay, hak warna hitam ni advantage kepada kalkulator warna putih lah. Okay, boleh guna sebab soalannya adalah kat sini adalah x lebih besar daripada kosong. Pun boleh. Okay, soalan yang seterusnya. Kita tengok soalan yang B. Okay, kalau tengok soalan B. Okay, ni adalah tajuk apa ni? Fungsi lagi Fungsi lagi. Okay, kalau tengok fungsi kat sini, dia adalah fungsi nilai mutlak. Ni ada ni, fungsi nilai mutlak. Okay, fungsi nilai mutlak. Okay, tapi soalan diberi fungsi nilai mutlak ni. Fungsi nilai mutlak dilibatkan. Okay, soalan ni diuji awak fungsi nilai mutlak. Okay, apa maksud fungsi nilai mutlak? Modulus lah yang cikgu kata sentiasa positif tu. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, dia naik kat atas
Macam biasalah, bila nak jawab soalan ni, yang pertamanya awak kena faham dulu dia bagi apa. Okey, yang pertamanya dia bagi fungsi hx. Okey, sama dengan 1/2 x tolak 1. Yang keduanya dia bagi negatif 2 hinggalah 8. Dan yang kat sini ni awak kena tahu, kat sini adalah memotong pada paksi X. Memotong pada paksi X, kalau nak letak koordinat dia adalah A, Y dia apa? Y dia kosong. Okey, kalau nak tengok koordinat kat sini. Okey, koordinat kat sini berapa koordinat kat sini? Negatif 2, 2. Okey, koordinat kat sini berapa? 8. Katakan kat sini adalah B. 8B. Tu je. Okey, baru boleh selesaikan kat sini. Bila dah ada maklumat awal apa yang awak ada dalam kepala awak ataupun maklumat yang perlu awak kena cari ni, baru boleh kita nyatakan. Kalau kita tengok, kalau cara nak tackle soalan lah. Okey, soalan nak apa? Nyatakan. Okey, tu cikgu katakan kalau soalan menyebabkan nyatakan, kalau rasa payah nak jawab, tulis je jawapan. Okey, tulis je jawapan. Okey. Tulis je jawapan. Biasanya soalan yang ada perkataan nyatakan tapi jarang banyak sekali. Okey, biasanya dalam soalan tu je. Ni 2 Okey, biasanya dia 1 je. So nyatakan kat sini awak hanya beri 1 je jawapan yang mana awak boleh teka dia. Okey, awak boleh teka dia. Okey, kalau rasa susah sangatlah. Okey, yang kedua dia tanya apa? Nilai A yang keduanya adalah julak. Okey, julak HX. Ingat HX ni duduk kat mana? Ni, paksi Y. Hak paling rendah berapa julak dia? Kosong. Hak paling tinggi berapa? Nilai B nanti yang kita kena cari. Okey, tu je julak. Julak adalah di paksi Y. Okey, sebab dalam di SKP pun kita pun menekankan julak adik. Okey, domain dan julak bagi suatu fungsi. Okey, so soalan kat sini dia uji awak julak. Bagi fungsi apa? Fungsi mutlak. Okey, untuk soalan ni dia uji awak berkenaan dengan fungsi mutlak. Macam biasalah awak tulis balik B. Dia tulis balik B. Okey, katakan kat sini adalah B1 Okey, B1. Okay, cara jawab dia adalah dia bagi apa? HX sama dengan modulus X per dengan 2 tolak dengan 1. Okay. Ni awak nak jawab dia. Okay, awak koma. Awak tahu bahawa nilai A, titik A dia adalah apa? A kosong. Okay, A kosong. Okay. So, gatikan kosong ni kedudukan mana? Ni adalah paksi Y. Paksi Y dia adalah HX. Yang ini adalah X. Sebab dia bagi gambar rajah ni. Dia bagi gambar rajah. Okey. Paksi Y, HX. Paksi X adalah X. Ganti lah. So, HX sama dengan kosong. Okey. Maka kat sini adalah A 2 tolak 1. Okey. So, bagaimana nak hilangkan modulus? So, kat sini akan jadi plus minus kosong. So, dapat A per 2 tolak 1. So, plus minus kosong, tetap kosong lah. Okey, pindahkan negatif. So, dapat apa? Okey, hati-hati. Jangan jadi macam cikgu tadi. Silap tadi. Okey, pindahkan negatif 1 jadi 1. Maka A per dengan 2. Maka nilai A adalah apa? Nilai A adalah 2. Okey, kalau nak jawab. Kalau nak jawab apa? Menggunakan apa? Menggunakan penyelesaian. Ini cara dia. Maka jawapannya nilai A adalah 2. Okey. Untuk B2. Okey, untuk B2. Okey, B2 dia nak apa B2? B2 dia nak julak. Julak yang paling kecil kosong. Okey, yang paling kecil kosong. Yang paling besar B ni. Okey, nilai B. Okey, kosong tak perlu carilah. Okey, so macam tadi lah. Iaitu apa? HX. Kecil sangat ke? Okey, iaitu HX sama dengan modulus. Okey, modulus berapa kat sini? 1/2 X tolak 1.
Okey, yang mana titik tadi kita dah kena pasti. Paksi X dia adalah 8. Paksi Y dia tadi kita letak B. Tak apalah. Okey, so B ni perwakilan dia apa? HX lah. Paksi Y. So kat sini B sama dengan 1/2. Okey, 8 tolak 1. Okey, ni awak tekanlah kalkulator. Okey. Awak tekan kalkulator, awak dapat berapa kat sini? Awak dapat 3. Okey, awak dapat 3 kat sini. Okey, so nak jawab dia, hak paling kecil kosong. Termasuk kosong lah sebab dia kena kat sini, sir. Termasuk kosong dengan termasuk apa? Termasuk 3 tadi. Okey. So kat sini awak buatlah bahawa julat kat sini dia pakai apa? Dia pakai HX. Okey, HX. Pak Siwa dia pakai HX. So antara kosong sehingga 3. Tapi termasuk kosong dengan 3. Okey, termasuk kosong dan 3. Okey. Selesai untuk soalan nombor 2. Ada sebarang pertanyaan ke? Sebelum cikgu pergi ke soalan nombor 3. Ada ke? Tak ada, Ibu. Ada. Faham ke? Okey, nanti cikgu nak awak salin balik solution ni. Lepas tu awak faham. Ulang banyak kali. Okey? Ulang banyak kali. Supaya awak faham. Okey, next. Yang seterusnya. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 pun masih lagi fungsi. Okey, fungsi. Masih lagi fungsi. Okey, soalan nombor 3 masih lagi fungsi. Okey, so fungsi berapa cikgu? Kita cek balik di SKP kita. Tak ada dalam di SKP, kita tengok dalam nota kita nanti. Okey, nota buku teks form 4. Sekejap, kalau nota ni dia. Ada buku merah tak dengan awak? Ada. Ada. Okey, cikgu nak cari nota buku merah awak Mana buku merah Ini kot. Okey, dalam buku merah tu ada tak soalan ni? Okay. Sebab barang cikgu semua hilang dalam laptop ni. Sebab benda? Sebab hari tu format baru. Okey, cikgu rasa ni kot buku merah awak Sama tak dengan buku merah awak? Sama tak? Ke lain? Sama? Sama? Sama ke ni? Lain tak? Ni ke? Sama. Pening tak? Kan ni satu lagi.
Sama ke ni dengan buku Merah Hot ke tak? Dah sama. Tak sama. Dia macam sama tapi bukan. Oh, dia macam sama tapi bukan tau. Sekejap Ni ada satu lagi. Okey, yang ni sama. Sama tak? Sama Ni sama tak buku Merah awak? Ini malah nak ambil buku merah. Okey, ni buku Merah awak Ni lampu telak ni. Okey, sekarang ni soalan ni kalau kita tengok soalan diberi dalam bentuk apa ni? Okey, dalam bentuk apa ni? Okey, kalau kita tengok dalam buku Merah awak ada ni. Okey, ini ni. Soalan diberi dalam bentuk ni. Ni. Muka surat 3. Okey, soalan diberi yang ini namanya susunan tertib. Okey, soalan ni diberi dalam ini adalah gambar raja anak panah. B ni adalah susunan tertib. C ni adalah bentuk Cartesian ataupun bentuk graf. Sama tak dengan buku merah Okey. So dia sama dengan buku merah ni. Okey, cuma kita tak tahu nama dia. Ini adalah susunan tertib. Okey, susunan tertib. Okey, untuk soalan ni kalau tengok masih lagi tajuk fungsi tapi diberi susunan tertib. Okey, tertib. Yang paling senang kita buat gambar raja anak panah. Okey, gambar raja anak panah. Iaitu apa? 1, 3, K, 12. Iaitu set bagi P. Okey, yang satu lagi adalah apa? 3, 7, 11, 25. Okey, so kita tengok susunan tertib dia. Okey, pasangan tertib dia ataupun order pair. Okey, so 1 kepada 3. 1 kepada 3. 3 kepada 7. K kepada 11. Okey, dan yang seterusnya adalah 12 kepada 25. Okey, tengok soalan yang pertama dia nak apa? Nyatakan. Image bagi 1. Bermaksud 1 ni adalah apa? Objek. Okey. Yang kedua, nyatakan objek bagi 25. Apa maksud 25 ni? 25 ini adalah image. Okey, image. Okey, so kita tengok. Objek 1. Objek 1 image dia 3. So dalam kertas awak, okey, tulis balik. Okey, tulis. Cari. Okey, ni adalah soalan yang ketiga. Tulis soalan yang ketiga. Okey. Iaitu soalan A1. So, soalan A1. Tulis je. Buat apa jawapan dia ni? 3. 3. Satu selangsa. Satu A2. A2 kalau tengok tadi 25 image. Mana 25 image ni? Objeknya adalah 12. So buat sini 12. Okey. Kalau tengok soalan ni, soalan hanya uji objek dengan image saja. Ada dalam buku awak ni. Okey. Dia ada dalam buku teks awak ni. Cuma dalam buku teks awak uji dalam bentuk gini. 26. Okey. Objek dia apa? 2, 3, 5, 8. Image dia apa? Cuma dia olahlah soalan ni. Okey, soalan ni. Ada dalam buku teks awak muka surat 3. Okey, buku teks muka surat 3. Okey. Buku teks, sorry. Buku merah buku merah. Bukan buku teks, buku merah. Okey, yang seterusnya adalah nak jawab B. Okey. B, tengok. Dengan menggunakan tata tanda fungsi. Tadi tanya dah.
Okey, ni tanya pula. Okey. Iaitu menerangkan fungsi menggunakan graf, perwakilan graf dengan tata tanda. Ni di SKP Okey, sebab apa? Situasi kehidupan sebenar perlu dilibatkan dalam keseluruhan tajuk ni. Okey, tajuk fungsi. Okey, tata tanda fungsi. Yang ni lah. Okey, ditulis dalam apa? Dalam bentuk apa? Hari tu cikgu kata dalam bentuk anak panah. Okey, kalau awak tengok kat sini dalam bentuk anak panah atau ditulis dalam bentuk sama dengan. Dua bentuk je diterima. Okey, dua bentuk je diterima. Ni daripada DSKP DSKP. Okey, fungsi tata tanda. So bagaimana kita nak jawab soalan ni? Dia kata apa? Tata tanda fungsi fx. Tengok soalan. Dalam ungkapan x. Mana ni mesti ada x lah. Seterusnya cari nilai k. Okey. So kalau cikgu, okey, ini adalah soalan B kalau awak tengok. Okey, soalan B. Cikgu akan buat macam ni lah. Okey, cikgu akan buat 1/3. Kita buat penakulan matematik dulu sekejap. Okey, 1/3. 3/7. Okey, K kepada belah. Okey, yang seterusnya adalah 11/25. Kena buat kaedah cuba jaya soalan ni. Okey, lepas tu tunjuklah kat sebelah ni. Bagaimana 1 jadi 3? Katakan X adalah 1 1 tambah dengan 2. Okey, adakah dia betul? Okey, yang seterusnya X adalah 3. 3 tambah dengan 2. 3 tambah 2, 5. Sedangkan sini 7. Maka tak boleh lah. Okey, maknanya tak boleh kat sini, kita padam balik. Okey, kita buat penukaran matematik. Cuba jaya Sebenarnya benda ni boleh dihasil apabila biasa dengan soalan ni. Okey, kita tengok logik tak. 2 tambah 1. Okey, 2 darab X. 2X. Okey, 2 darab 1. 2. Okey, tambah dengan 1. 3 lah. Macam gini lah. 2, 1. Dapat 3. Okey, X yang seterusnya 3. Okey, tambah 1. So kat sini ibaratnya adalah 2 darab dengan 3. Tambah dengan 1. Dapat apa sini? Dapat 7. Okey, dapat 7. Okey, yang ini kita tinggal. Yang ni bagaimana dia buat? 2x tambah 1. So kat sini seolah-olah apa? 2 darab sebelah tambah 1. So dapat Cikgu, 12 kepada 25. 12 bukan 11. Mana 12? 12. Okey, terima kasih. Cari cikgu. Ni sebelah. Okey, 12 ni. Okey. So kat sini adalah 12. Okey, maka kat sini adalah 12. Okey, terima kasih. Okey, 12. So dapat 25. Okey, yang inilah awak panggil tata tanda. Okey, iaitu apa? Iaitu tata tanda fungsi. Okey, tata tanda fungsi. Okey, sebenarnya soalan tata tanda fungsi ni dah ada dalam buku awak. Betul tak? Buku merah awak. Ingat tak buku merah awak? Cikgu ingat nak linkkan dengan buku merah dia. Okey. Biasa ke jumpa soalan tata tanda fungsi dalam buku merah? Ada ke? Siapa boleh jawab? Tak ada boleh jawab Tak ada buku merah ni. Tapi tak apalah, boleh buat dia sebagai nota untuk tata tanda fungsi. Okey, so cara nak jawab dia nak ungkapkan dalam sebutan X. Okey, so kat sini awak tulis je sahaja. Okey, 2 bentuk je yang boleh. Okey, biasanya cikgu suka bentuk ni lah. Sebab biasanya pelajar suka buat dalam bentuk ni. Okey, nak buat dalam bentuk ni pun boleh. Okey.
Kalau tak buat dah bentuk ni, nak buat dah bentuk ni. Buat dah bentuk satu lagi tu, iaitu bentuk F double dot dah. Iaitu F titik 2 kali. X, lepas tu anak panah 2X tambah dengan 1. Okey. Boleh buat bentuk tu. Boleh buat bentuk tu. Okey. Baru pergi ke soalan yang seterusnya. Tapi dah buat exam jangan buat dua buat salah satu. Ni cikgu khabar je kan dua. Okey, yang seterusnya dia suruh cari apa? Cari nilai K. So bagaimana nak cari nilai K? Okey, masuk je lah. F K sama dengan 2K tambah 1 hasil dia ni. Ni hasil dia sama dengan apa? Sama dengan sebelah. So let lah kat sini. 2K tambah 1 sama dengan sebelah. Maka K adalah sebelah tolak 1 bahagi dengan 2. Okey. Maka nilai K adalah 5. Okey, nilai K adalah 5. Itu je penyelesaian dia. Okey, nilai K adalah 5. Okey. Selesai soalan nombor 3. Okey, selesai soalan nombor 3. Okey, ada sebarang pertanyaan? Okey, kita pergi soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Cikgu rasa soalan nombor 4 ni lagilah. Okey, lagilah senang. Okey, soalan nombor 4 kat sini. Okey, bagaimana nak jawab soalan nombor 4 kat sini? Ni kata kunci, dua punca yang berbeza. Dua punca yang berbeza. Okey, siapa ada buku merah ni? Okey, tengok balik bab 2. Okey, tengok bab 2. Sekejap tengok bab 2. Okey, muka surat 24. Okey, muka surat 24. Tengok bab 2. Okey, tengok bab 2, muka surat 24. Tak jadi ni. Okey, muka surat 24. Okey, jumpa muka surat 24. Okey, apa yang dia kata kat situ? Tiga benda ni awak kena ingat ni. Yang pertamanya, dua punca berbeza. Soalan ni ada masuk dalam kueksa SPM baru ni kot. Okey. Yang keduanya adalah dua punca yang sama. Yang ketiganya tiada punca. Yang ini awak kena tahu. Yang keduanya awak kena tahu betul lah. Tiada punca, dia tidak memotong pada paksi. Dia tidak memotong pada paksi. Kalau dua punca yang sama, dia memotong pada satu titik. Okey, tiada ni. Memotong pada dua titik. Awak kena tahu graf dia. Okey, yang kat sini awak kena tahu graf dia. Okey, awak kena tahu graf dia. Okey, ada sebenarnya pada muka surat 24. So, soalan kat sini dia menggunakan dua punca berbeza. Dua punca berbeza, apa maksud dia? Dua punca berbeza. Ni sebelah kiri. Iaitu B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okey, maka nak jawab soalan nombor 4. Okey, ni pen awak. Okey, tulis balik soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Jangan tulis sini. Nanti salah ke apa. Dan cikgu ada tengok seorang pelajar tu dia banyak cross. Cikgu kata dah hari tu, kalau salah jangan cross. Okey, jangan cross kalau salah. Ni padang-padang. Nak gimana? Okey, so jangan cross. Okey, jangan cross. Kalau salah tinggal je. Cikgu kata dah hari tu, berapa penyelesaian boleh buat? Siapa boleh jawab? Berapa penyelesaian boleh buat? 4. 4 kali. 4 penyelesaian boleh buat. Okey, 4 penyelesaian boleh buat. Kalau salah tinggal je, buat lagi yang lain. Okey. Okey, yang seterusnya buatlah X kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 7 sama dengan hash 2X tolak dengan 3.
Okey, yang ini tak boleh selesai lagi. Kena cari dulu nilai ABC Maka X kuasa 2 tolak 6X tambah 7. Ni cikgu buat satu-satu 2 hash X tolak dengan 3 hash. Cikgu pergi sebelah kiri. Okey, cikgu susunlah ni rumus tekak. Okey, dengan rumus tekak rumah 2 tekak dengan rumah 2 tekak. Ni tak ada rumah. Okey. So cikgu susun kat sini. Okey, cikgu susun kat sini iaitu negatif 6 tolak 2 hash. Cikgu fakturkan rumus tekak ni. Okey, negatif 6 tolak 2 hash. Cikgu fakturkan yang X kuasa 1 ni. Okey. Dan seterusnya buatlah kat sini. Okey, masuk je nilai. Nilai A berapa nilai A? Nilai A 1. Nilai B berapa nilai B? Nilai B rumus tekak ni iaitu negatif 6 tolak 2 hash. Okey, nilai C berapa nilai C? 7 tambah dengan 3 hash. Okey, maka kat sini kalau tengok kata kunci dia dua punca berbeza. Okey, so kata kunci kat sini adalah dua punca berbeza. Okey, apa maksud dua punca berbeza? Iaitu B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okey, lebih besar daripada kosong. Maksudnya gitu. Masuk je lah nilai kat sini. Okey, masuk je nilai kat sini. Okey, nilai C adalah ni dia. Ada soalan ke nak tanya? Okey, selesaikan 36. 6 kali 2 berapa? 12, 24. Apa? Okey, yang seterusnya yang ini buat satu-satu. Darab dengan satu dulu. Darab dengan satu dulu. Sebab matematik ni kalau salah satu, salah belakang. Macam tadi lah. Cikgu silap. Negatif satu pindah jadi negatif. Sepatutnya positif. Okay. So kat sini buat balik. Okay. Dengar hati-hati. Matematik ni dengar hati-hati. Okay. Kembangkan balik dapat 28. Sini dapat 12 hash. Okay. Selesaikan kat sini 4 hash kuasa 2. 24 tolak dengan 12. Dapat apa? Dapat 12 hash. Dapat? Okey, 36 tolak 28 dapat apa sini? Dapat 8. Okey, dapat 8. Okey. Bila dapat macam ni, cikgu kata dah permudahkan dulu kalau boleh. So tengok, boleh tak permudahkan? Boleh sipik 4. So kat sini dapat 3 hash. Kat sini dapat 2. Lebih besar daripada kosong. Lepas tu faktor je lah dia. Faktor dia. Okey, faktor kat sini tekan je ada kalkulator. Kalkulator yang pertama dapat apa sini? Negatif 1. Yang kedua dapat apa sini? Negatif 2. Okey, tekan je lah kalkulator awak tu. Tapi kena ingat lebih besar daripada kosong Lebih besar daripada kosong. Okey. Bila buat macam tu, hari tu cikgu kata dah. Okey, buat anak panah. Gambar rajah anak panah. Kalau awak tengok sebelah kanan ni, kalau awak perhatikan sebelah kanan ni, tanda dia gini. Okey, so buat gini anak panah. Anak panah dia ke mana? Keluar. Okey. Anak panah dia ke keluar. So buat macam ni. Okey, sebelah kiri hak paling kecil nilai dia. Nilai hak paling kecil adalah negatif 1. Sebelah kanan nilai yang paling besar 2. Anak panah dia ke mana? Keluar. So keluarlah maknanya telinga. Ni telinga, ni dagu. Okey, ni adalah telinga dia. Okey, telinga dia. Baru buat limit dia. Okey. So bagaimana nak buat limit dia? Tengok dia punya kawasan berlorek. So apa yang berlaku kawasan berlorek sebelah kanan ni? Okey, buat koma sebelah tengah ni. Sekejap ya.
Okey, apa yang berlaku sebelah kanan? 2, 3, 4 iaitu nilai hash lebih besar daripada sorry. Ni balik Balik sekejap. Okey. Yang paling kecil negatif 2. Yang paling besar yang paling kecil adalah negatif 2. Yang paling besar adalah yang paling kecil adalah negatif 2. Yang paling besar adalah negatif 1. Okey. Okey, apa yang berlaku pada yang sebelah kanan? Negatif 1. Semakin besar. 0, 1, 2, 3. So, hash lebih besar daripada negatif 1. Okey, apa yang berlaku yang sebelah kiri? Negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nilai dia sentiasa kecil. Maka hash adalah lebih kecil daripada negatif 3. Negatif 3 apa? Negatif 2. Mengarut kan iaitu negatif 2. Iaitu nilai dia sentiasa menyusuk kat sini. Makin menyusuk. So, inilah cara dia. Cara dia macam ni. Orang kata cikgu dah padang lah cikgu dengan 3 markah. Tak apalah buat satu-satu. Boleh nak ajar cara shortcut, takut tak faham. So kita buat satu-satu. Dah expert cerita lain. Dah semua dapat A, cikgu akan ajar cara lagi shortcut. Kalau masalahnya semua dah dapat A, cikgu akan ajar satu persatu supaya senang nak dapat markah. Bila tengok ada ruang kat sini, selesailah kat sini. Untuk soalan B, kita tengok apa yang soalan B nak. Soalan B nak apa? Nak SOR dengan POR. Hasil tambah dengan hasil darab. Cikgu tahu mana SOR POR ni? Punca-punca. So kita tengok buku kita ni. SOR POR ni dia ada nota awal-awal sekali. Siapa ada buku merah ni boleh tengok di muka surat 19. Ada di muka surat 19. 19 dia kata apa? Ni. Hasil tambah. Negatif B bahagi dengan A. Ada dalam nota awak. Hasil darab. C bahagi dengan A. Yang seterusnya. Ni kena hafal lah formula dia. X kuasa 2 tolak SOR tambah POR. Sebelah SOR adalah X. Sebelah POR tak ada apa-apa. Tapi make sure negatif kat sini. Negatif kat sini. Ada pada buku merah awak ni. Buku merah awak ni ada. So cara dia macam mana? Cara dia kita tulis dulu soalan dia. Soalan dia kat sini adalah apa? X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2 tolak dengan 2 X tambah dengan apa? Tambah dengan K sama dengan 0. Maka A berapa A? A 1. B berapa B? B negatif 2. C berapa C? C adalah K. Dia kata apa ni? Hasil tambah punca ataupun SOR. Tak? SOR ataupun hasil tambah punca. Dia kata apa? Dia kata alfa tambah beta. Kita tengok dulu. Ia bagi ke alfa tambah beta kat sini? Ni bagi alfa, ia bagi beta. So kita guna apa yang dibagi. Iaitu alfa tambah beta. Iaitu negatif B. Negatif darab negatif 2. Bahagi dengan A. A adalah apa? 1. Jangan tulis gini. Ni dah habis lagi. So tulis balik. Alfa tambah beta sama dengan 2. Kalau ada tu cikgu dah beri markah sebab dia buat dalam keadaan macam ni. Dia dah selesai dia habis. Sepatutnya selesai sampai 2. Dia dah selesai lagi. Sebab ini adalah matematik asas sangat. Yang kedua kat sini. Hasil darab punca. Iaitu alfa darab beta. Nilai dia adalah C bahagi A. C berapa? K. A adalah 1. Jangan tinggal macam ni. Ramai yang tinggal macam ni. Ni adalah dah habis lagi. Tinggallah macam ni. Alpha beta sama dengan K. Tinggal macam ni. Kalau ada rugi awak, dapat markah situ.
Sebab dia tergantung lagi. Okay, tergantung lagi. Ramai yang tinggal macam tu. Okay. Okay. Faham kat sini? Yang seterusnya soalan nak apa? Okay, tengok. Dia bagi apa? 2 alpha, 2 beta. Dia bagi equation. Dia suruh cari nilai. Macam biasa lah. Kita kena bina apa? Bina yang ni tadi. Yang baru. Yang support ni. Okay, hasil tambah punca. Tapi yang baru lah. Okay, dengan hasil darab punca. Dengan yang baru kat sini. Lepas tu, kita banding dengan ni. Baru dapat jawapan di sini. Cikgu tahu mana kaedah banding? Sebab dia suruh cari nilai K dengan M. Kalau dia suruh cari nilai, maknanya kaedah last kali ni, kaedah layer yang kedua adalah kaedah bandingkan. Okay, tapi ingat dia bagi 2 alpha dan 2 beta. Kita kena buat hak baru. Okay, hak baru kat sini. Kita kan cikgu tulis hak mana hitam ni. Okay, yang baru, hasil tambah punca. 2 alpha tambah dengan 2 beta. Kat sini cikgu boleh tulis apa? Faktorkan. Sebab cikgu dah ada nilai alpha beta betul. So alpha beta cikgu berapa? 2. So kat sini akan dapat 4. Okey, sebelah kanan pun macam sama, iaitu hasil darab punca. Okey. Hasil darab punca apa? Iaitu 2 alpha darab dengan 2 beta. So 2 darab 2 dapat berapa? 4 alpha beta. Okey, alpha beta cikgu berapa? Alpha beta cikgu K. Ni kat atas ni alpha beta ni. So kat sini akan dapat 4K. Okey. Bila dalam macam ni, okey, dapat 4 dengan 4K. Okey, buat masuk dalam formula dia. Formula dia apa? Formula dia ada dalam buku Mega Hawak ni. Ni formula dia. Formula dia ada yang ketiga ni. Ni formula dia. Formula ni yang kita nak guna pakai. Okey, so formula dia adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Okey. Tengok balik. Berapakah hasil tambah punca kita dapat ni? 4. Maka kat sini adalah 4x lah. Berapa hasil darab punca yang kita dapat ni? 4K. So kat sini adalah 4K. Okey, sama dengan kosong. Lepas tu kita nak bandingkan dengan apa? Kita nak bandingkan dengan yang diberi. Yang diberi apa? Iaitu X kuasa 2 tambah MX tambah 9 sama dengan kosong. Dia bagi ni. Okey, dia bagi kat sini. Sebab soalan last sekali adalah mencari nilai. Okey, so banding je lah. Okey, yang rumah setekat dengan rumah setekat. Awak tak ada rumah dengan tak ada rumah. So kat sini, awak bandingkan apa? Awak bandingkan MX sama dengan negatif 4X. Maka M sama dengan berapa? Negatif 4. Okey, M sama dengan negatif 4. Okey, yang kanan pun. Okey, 4K sama dengan 9. Maka K sama dengan apa? 9 per dengan 4. Okey, 9 per 4. Okey, ada soalan pertanyaan? Siapa soalan nombor 4 kita hari ni? Boleh Nak tanya apa-apa? Okey, cikgu cuba masuk satu lagi soalan yang kelima. Okey, mungkin kita berhenti sampai soalan yang kelima je. Okey, berhenti sampai soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima macam biasa lah. Nampak rumah banyak Okey, jangan ngada-ngada lah contoh sini. Okey, buat soalan yang kelima tulis gini. Okay. Baru ni ada orang tanya cikgu kertas sikit sangat. Bukan masalah kertas sikit. Cikgu tengok kertas seru pun tak banyak makan boleh. Okey, so ingat. Okey, ingat pesan cikgu, jawab soalan mana dulu, faham. Lepas tu tulis dalam bentuk macam ni. Senang nak tengok. Lepas tu kalau ada ruang kosong ni, tinggal dulu. Takut ada pembetulan kemudian. Okey.
Jawab ikut soalan mana yang awak faham dulu. Dan jawab ikut pattern yang kita belajar lah pada hari ni. Okey, tak perlu capur soalan. Okey, tak perlu capur soalan. Okey, tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5, hati-hati. Dia menggunakan perkataan matematik kat sini. Okey, perkataan yang pertama menunjukkan satu berbentuk segi empat tepat Okey, panjang kepingan ni kepingan zinc. Nak kapal zinc, dia nak lekong. Sini tak perlu zinc dah. Sebab apa sini tak perlu zinc? Sebab dia dinding. Kat sini tak perlu zinc. Sebab dia dinding. Yang perlu zinc kat sini. Ni memang ada zinc. Okey, ni pun nak kena ada zinc. Pun sini pun kita kena ada zinc. Tapi kat sini kata kunci segi empat tepat. Kalau sini X, sini pun adalah X. Bila X, kat sini boleh buat mana-mana pun boleh ubah. Kalau cikgu buat adalah Y. Y yang paling senang. Nak tulis Z pun boleh, nak tulis benda lain pun boleh. Okey, jangan X je kat sini. Sebab kat sini adalah pun boleh ubah selain daripada X. Okey, untuk yang depan ni. Okey, so kat sini tak perlu Z. So ada 3 ni je lah yang perlu Z-nya. Tu cikgu nak bila dapat soalan macam ni kena hati-hati. Okey, menunjukkan tapak semayang berbentuk segi empat. Panjang kepingan zinc yang digunakan untuk memagar. Okey, so dia menggunakan perkataan untuk memagar. Memagar kat sini bermaksud perimeter. Okey, memagar kat sini dia maksud perimeter. Memagar kat sini maknanya bermaksud perimeter. Perimeter dia berapa? 50. Apa maksud 50 kat sini? 2X tambah dengan Y. Itu je maksudnya. 2X tambah dengan Y. Maksudnya perimeter kat sini adalah 50. Yang seterusnya, dia menggunakan perkataan sekurang-kurangnya. Apa maksud sekurang-kurangnya? Perkataan luas. Luas, panjang, darat, lebar. X, darat, Y. Sekurang-kurangnya. Apa maksud sekurang-kurangnya? Siapa boleh jawab? Okey, sekurang-kurangnya. Kurang tak boleh, lebih tak apa. Ataupun at least sekurang-kurangnya. So termasuk ke? Termasuk dah. Termasuk. Tu maknanya sekurang-kurangnya. Okey, kurang tak boleh, lebih tak apa. Sama, tidak ada masalah. Okey, sekurang-kurangnya. Macam awak ada motor lah, awak nak jual motor awak. Berapa ribu nak jual motor? 4,000. Kalau 3,900 boleh ke? Tak boleh lah. Sekurang-kurangnya 4,000. Kalau nak jual 4,000 boleh ke tak? Boleh. Nak jual RM3,999 boleh tak? Tak boleh. Sebab nak 4,000 kat kena-kena. Tu maknanya sekurang-kurangnya. Kalau lebih boleh tak? Nak jual motor dengan harga 4,500 boleh lah. Sebab nak pakai PT 4,000 sahaja. Okey, so begitu juga dengan soalan situasi. Ini adalah soalan situasi Okey, situasi yang biasanya orang alami. Sekurang-kurangnya 252. Ia nak apa? Ia nak tapak kat sini. Sebab ia nak buat kebun. Sekurang-kurangnya adalah 252. Lebih lagi bagus. Kalau kurang daripada 252, tambah lah. Gitu. Okey, soalannya, jika X ialah lebar, okey, cari julak. Okey, cari julak. Cari julak maknanya X ni ada maksimum, ada minimum. Ada maksimum, ada minimum. Okey, itu je yang nak. Okay. So, cara nak selesai soalan ni. Okey, banyak cara nak selesai soalan. Cuma pendapat cikgu buatlah macam ni. Okey, pendapat cikgu buatlah macam ni. Okey, yang pertamanya, yang pertamanya dia bagi apa? Perimeter. Perimeter dia sama dengan apa? Sama dengan 50. Apa maksud 50 tadi? Iaitu 2X tambah dengan Y sama dengan 50. Yang satu lagi tu, yang luas jangan letak bawah ni. Nanti klik susah nak cari maklumat. Letak sebelah dia. Yang keduanya adalah luas. Luas, dia nak apa luas? Sekurang-kurangnya adalah 252. Apa maksud luas kat sini? Iaitu X darat dengan Y. Nampak tu? Kita senang nak masuk. Yang sebelum ni kita belajar linear masuk dalam non-linear. Tak ada seorang buat kaedah tu.
Okey. Mungkin rasa kaedah awak guna tu betul dah tapi tak dapat makan penuh juga. Tu masalahnya. Okey. So cuba cari kaedah yang sesuai dengan awak. Tapi yang cikgu cadangkan ni adalah kaedah yang terbaik lah berdasarkan pengalaman cikgu. Okey, so Y kat sini buat apa? Y sama dengan 50 tolak dengan 2X. Jangan ambil X kat sini. Kalau ambil X, pecahan. Bila pecahan, masalah bila melibatkan pecahan. Okey, biasanya pelajar dia tak mahir pecahan. Okey. Kalau nak buat X pun boleh sebenarnya tapi dia melibatkan pecahan. Risiko nak buat kesilapan tu tinggi. Okey, so apa yang perlu kena buat? Substitute lah. Okey, masukkan yang sebelah kiri ni ke dalam sebelah kanan. Okey. So masuk je. Iaitu X gantikan Y dengan apa? 50 tolak dengan 2X. Okey, lebih besar dan sama dengan 252. Okey, lepas tu selesaikan kat sini. 50X tolak dengan 2X kuasa 2. Okey, hari tu cikgu kata dah. Rumah dua tekak ataupun kuasa 2 ni tidak boleh negatif. Jangan buat dia negatif. Kalau buat negatif, masalah kita. Sebab biasanya kita buat gerah dalam keadaan apa? Dagu dengan telinga. Nilai A dia adalah positif. So pindah ke sebelah kanan belaka. Bila pindah sebelah kanan, dia akan jadi macam ni. Okey. Akan dapat 252. Tapi simbol dia gini lah jadi. Balik. Simbol dia jadi balik. Okey, bila jadi macam tu, sebelum nak tekan kalkulator, hari tu cikgu kata dah. Tengok dulu, boleh permudah ke tak? Kalau boleh permudah, permudahkan. Macam ni semua boleh bagi dengan 2 kan? So kat sini akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 25. Okey, so kat sini dapat apa? Berapa situ boleh? 126. Okey, lepas tu fakturkan dia kat sini. Bila faktur kat sini, awak akan dapat apa? Awak akan dapat jawapan dia dulu, betul? Okey, berapa jawapan dia kat sini? Okey, yang pertamanya adalah X sama dengan 18. Yang keduanya awak akan dapat X sama dengan 7. Masuk je lah. Masuk. Iaitu X tolak 18. Satu lagi adalah X tolak dengan 7. Soalan nak julak ingat. Soalan dia nak julak. Okey, bila soalan dia nak julak, buat ni lah. Buat ni. Buat dagu dengan telinga. So cara dia macam mana? Buat anak panah. Buat anak panah ni. Anak panah dia ke mana? Ke dalam. Tadi keluar, ni ke dalam. So ke dalam duduk sini. Okey, sebelah kiri adalah nilai yang paling kecil adalah 7. Nilai yang paling besar adalah 18. So julak nilai X kat sini adalah di antara 7 dengan 18. Okey, termasuk 7 dengan termasuk 18. Julak dia. Hak paling kecil 7. Hak paling besar 18. Okey. Ada soalan nak bertanya? Okey, bagi soalan nombor 5. Tolong buat pembetulan banyak kali pun tak apa. Okey, banyak kali. Buat pembetulan sebanyak yang mungkin. Okey, banyak kali yang mungkin. Okey, cikgu rasa sampai kat sini je lah dulu pada hari ini. Okey, insyaAllah kita akan temu balik nanti. Bila cikgu berkelapangan, cikgu akan buat balik kelas untuk awak. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka nanti. Ni 10 terakhir tolong banyakkan doa. Okey, itu saja. Cikgu saya nak salin jap. Saling, saling Ana. Okey, dah apa? Yang ni cikgu akan post dalam grup lagi. Okey lagi? Yang ni cikgu akan post dalam grup. Okey, itu sajalah daripada cikgu. Okey, itu saja. Ingat soalan MIP lah. Soalan MPP ni jangan buang lagi.
guna dulu, simpan dulu. Nanti kita akan ulang kaji. Okey, sebab manalah tahu rezeki awak masuk dalam peperiksaan nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.